Setelah Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh menjadi Gubernur Sarawak, tidak lama kemudian banyaklah kampung-kampung yang telah dibina. James Brooke telah meminta bantuan dan di sinilah mereka telah pindah untuk menolong beliau mentadbir negeri Sarawak. Batu nisan ini juga agak istimewa. Di sini telah terdapat pertempatan para bangsawan Brunei. Sungai ini dinamakan Sungai Gertak. Keadaannya yang mulai hilang. Telah dijadikan pada zaman Brooke sebagai Brooke Dockyard. Pada episod lepas, Sanip telah menjejaki makam Datuk Landih dan makam Datuk Marapati di Tanjung Datu. Ini dikatakan makam seorang pembesar negeri Sentubung. Sejadahnya hendaklah dimakamkan di Landih ini di pengakhir hayatnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan kemudian mangkat, dan inilah makam baginda. Pada episod kali ini, Sanip berada di Bandaraya Kuching untuk melihat sejarah akhir negeri Santubong sebelum hilang dan diganti dengan kerajaan di bawah penguasaan Brunei dan James Brooke. Kuching pada masa kini merupakan ibu negeri Sarawak yang terletak di bahagian pertama Sarawak. Bandar Kuching juga dicatat sebagai sebuah penempatan yang diwarisi dari kerajaan terdahulu dengan legasi ratusan tahun sebelum kedatangan Brooke. Sanip berada di tapak Sungai Kuching yang telah hilang. Mengikut buku-buku awal tentang sejarah negeri Sarawak, termasuk juga penyelidikan sarjana, dicatatkan bahawa Bandaraya Kuching ini telah diasaskan oleh Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh, iaitu seorang kerabat diraja Kesultanan Brunei yang telah diperintahkan untuk menjadi gubernur negeri Sarawak. Beliau telah memilih tapak ini di lembah Sungai Sarawak, di antara Sungai Kuching dan Sungai Sarawak yang lebih besar. Di sinilah tapak asal pusat pentadbiran Kesultanan Brunei pada masa itu. Dikatakan nama Kuching berasal daripada nama sebatang sungai dari Sungai Sarawak, iaitu Sungai Kuching. Bagaimanapun, Sungai Kuching tersebut telah hilang di telan zaman. Tapaknya Sungai Kuching itulah di sini tempat saya berdiri, dan hulunya di sebelah kanan saya hingga ke Reservoir Park. Sungai Kuching mengalir dari tepi sungai di antara Dewan Perniagaan Umum Cina, kini dikenali sebagai Muzium Cina. Terdapat sebuah tugu yang memaparkan apa yang terdapat semasa Sungai Kuching itu masih wujud lagi. Jadi di sinilah Sungai Kuching mengalir sampai ke hulunya, dan nama Kuching ini diambil daripada pokok mata kucing yang banyak terdapat pada masa itu di Bukit Mata Kuching. Itulah asal-usul nama Kuching. Dan ini sesuai dengan bahasa Melayu Brunei. Berbeza dengan orang Melayu Sarawak yang menggunakan istilah pusak. Dan di sekitar ini pada masa dahulu, setelah ditubuhkan oleh Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh, terdapat kampung-kampung Melayu. Di antaranya ialah Kampung Tebu, Kampung Pinang, Kampung Padungan. Kita akan menyelusuri peninggalan tapak kampung-kampung Melayu tersebut. Pengembaraan Sanip diteruskan untuk menjejaki penempatan dan perkampungan Melayu di tengah-tengah Bandaraya Kuching.
Sanip menuju ke kawasan Padungan untuk menunjukkan keadaan terkini kawasan Padungan yang pernah menempatkan perkampungan awal orang Melayu, iaitu Kampung Padungan dan Kampung Pinang. Setelah Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh menjadi Gubernur Sarawak, tidak lama kemudian banyaklah kampung-kampung yang telah dibina. Sebilangan besar daripada kampung-kampung tersebut ialah kampung-kampung Melayu. Di tempat saya berdiri ini, asalnya dahulu ialah permulaan Kampung Padungan yang didiami oleh penduduk-penduduk Melayu. Dan di sebelah belakang saya ialah Kampung Pinang. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 1920-an, terdapat pembesaran bandar utama di Kuching. Oleh yang demikian, pemerintahan Brooke pada masa tersebut telah memutuskan untuk memindahkan Kampung Padungan dan juga Kampung Pinang untuk mendirikan pusat perniagaan baru untuk Bandaraya Kuching. Justru itulah Kampung Padungan dan Kampung Pinang telah hilang daripada sejarah. Pembangunan dan kemajuan ekonomi Sarawak yang terus berkembang pesat semenjak zaman pemerintahan Brooke dan selepas kemerdekaan menyebabkan banyak kawasan perkampungan Melayu di Kuching telah hilang, antaranya Kampung Sungai Periuk. Sanip menuju ke Kampung Sungai Periuk untuk menjejaki kesan lama peninggalan sejarah masyarakat Melayu awal di Kampung Sungai Periuk. Pencarian Sanip didorong oleh penemuan tinggalan kampung lama serta penemuan perkuburan lama yang masih terdapat di Sungai Periuk. Pada masa dahulu, mengikut kajian yang telah dibuat, kawasan di bukit ini terdiri daripada lebih 100 buah kampung pada masa dahulu. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 1990, perkampungan yang besar ini mulai terpinggir dan semakin kecil. Pembinaan bangunan-bangunan perniagaan telah didirikan seperti yang kita lihat pada masa ini. Kampung Sungai Periuk pada masa kini semakin terpinggir dan semakin menghilang seiring peredaran zaman. Bagi mendapatkan bukti pernah wujud penempatan awal orang Melayu di Sungai Periuk, Sanip menuju ke kawasan perkuburan lama orang Melayu, Sungai Periuk. Di sini dikatakan terdapat perkuburan lama orang Melayu yang masih menggunakan batu megalitik yang lama. Saya sekarang berdiri di tanah perkuburan orang Melayu, orang Islam, Kampung Sungai Periuk, di tengah-tengah bandar Kuching yang sibuk. Di sini terdapat batu nisan yang menggunakan batu semula jadi sebagai bukti bahawa sudah ada pertempatan awal di sini, lebih awal daripada yang kita jangkakan. Inilah antara tanda-tanda bukti perkampungan Melayu di Bandaraya Kuching. Pengembaraan Sanip mencari tinggalan sejarah awal negeri Sarawak selepas era pemerintahan di lidah tanah diteruskan ke kawasan pesisir Sungai Sarawak di tengah Bandaraya Kuching. Pembesaran Bandaraya Kuching sejak zaman pemerintahan Brooke juga turut mengakibatkan sungai-sungai utama di Kuching telah hilang. Di tengah-tengah Bandaraya Kuching ini, pada masa sekarang, beberapa sungai telah hilang bersama-sama dengan kampung-kampung Melayu yang awal. Saya sekarang berada di tebing Sungai Gertak yang telah hilang. Mengikut kajian dan peta lama tentang Kuching, terdapat sebuah sungai tempat saya berdiri di sini. Sungai ini dinamakan Sungai Gertak.
dan kita lihat keadaannya yang mulai hilang. Sungai Gertak dahulunya merupakan anak sungai terletak berdekatan Brook Dockyard yang mengalir ke Padang Sentral atau Padang Merdeka. Manakala muara sungai ini telah dijadikan pada zaman Brook sebagai Brook Dockyard untuk memperbaiki kapal-kapal yang telah rosak pada masa itu dan hingga masa sekarang. Selepas ini, Sanip akan menjejaki tapak sejarah pemerintahan terawal negeri Sarawak di bawah kuasa James Brooke serta melihat tinggalan penempatan pemimpin Melayu di Mungguk Segoleng selepas perpindahan dari lidah tanah. Pemerintahan Patinggi Melayu Sarawak di lidah tanah berakhir pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1820. Menjelang abad ke-19, negeri Santubong yang telah berubah nama kepada Sarawak merupakan pusat pengeluaran biji serak atau antimoni yang diperlukan pada zaman itu, dan inilah yang telah membawa Pangeran Indra Mahkota ke Kuching, menubuhkan pentadbiran di sana, cuba mengawal perdagangan biji serak. Oleh kerana cara pemerintahan yang tidak memuaskan, maka bangkitlah pemberontakan di lidah tanah yang akhirnya membawa kepada kehadiran seorang penjajah Inggeris bernama James Brooke pada tahun 1841. Dan berikutan dengan itu, golongan bangsawan perabangan telah berhijrah ke Mungguk Segoleng untuk meneruskan peranan mereka di negeri Sarawak yang dijajah oleh James Brooke. Pengembaraan menjejaki kesinambungan sejarah pemerintahan negeri Santubong telah membawa Sanip ke kawasan Mungguk Segoleng. Ibu kota negeri Santubong telah berpindah ke lidah tanah di kuala Sungai Sarawak ini menjelang abad ke-14. Golongan bangsawan yang terdiri daripada keluarga-keluarga perabangan telah berkuasa di lidah tanah. Menjelang abad ke-19, mereka telah bangkit menentang pentadbiran Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh yang telah dilantik oleh Sultan Brunei sebagai Gubernur Negeri Sarawak. Sejarah mencatatkan kesan pelantikan ini telah membangkitkan pemberontakan di Kuching yang dipimpin Datuk Patinggi Ali yang memimpin penduduk Melayu di lidah tanah. Akhirnya, pemberontakan meletus dan berterusan. Kebangkitan tersebut nampaknya tidak dapat diselesaikan oleh Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh sehingga Sultan Brunei menghantar Raja Muda Hashim ke Sarawak pada tahun 1839. Dalam masa yang sama juga, seorang penjajah bernama James Brooke telah berlayar ke sini, bertemu dengan Baginda dan cuba memberi bantuan untuk menundukkan pemberontakan di lidah tanah. James Brooke akhirnya berjaya menundukkan pemberontakan tersebut dan telah diberi kuasa untuk mentadbir negeri Sarawak. Pangeran Indra Mahkota dengan kemampuan beliau mengarang buku syair rakis yang dipersembahkan ke bawah duli Baginda Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin tentang ancaman kuasa penjajah Inggeris Brooke di Pulau Borneo. Pemikiran Pangeran Indra Mahkota menjadi ancaman dan dianggap tokoh yang menentang pemerintahan James Brooke. Kesannya, Pangeran Indra Mahkota diusir keluar dari negeri Sarawak dan akhirnya pulang
ke Brunei pada tahun 1848. James Brooke meminta Datuk Patinggi Ali bersama sebilangan pemimpin Melayu serta penduduk seluruhnya di lidah tanah berpindah ke Mungguk Sigoleng di pusat Bandaraya Kuching. James Brooke telah meminta bantuan bangsawan pemerintah Melayu Sarawak di lidah tanah untuk berpindah ke Bukit Segoleng, dan di sinilah mereka telah pindah untuk menolong beliau mentadbir negeri Sarawak. Justru itulah golongan orang-orang Melayu daripada lidah tanah telah berpindah ke Bukit Segoleng yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada Bandaraya Kuching. Di sinilah mereka telah membuat perkampungan baru, pusat pentadbiran baru untuk membantu James Brooke sebagai pembesar-pembesar kerajaan jajahan Brooke. Di sini terdapat makam-makam yang lama menandakan bahawa mereka telah berpindah ke sini, dan di sebelah sini perkampungan Melayu yang asalnya dikenali sebagai Kampung Datu. Di sinilah para pembesar tinggal di Bandar Baru Kuching. Kampung Nombor Melayu Kuching pada masa dahulu dikenali sebagai Kampung Datuk yang terletak di kawasan disebut-sebut dengan nama Semenanjung Datuk. Di Semenanjung Datuk pernah wujud rumah para datuk, antaranya Datuk Bandar Abang Kasim di Mungguk Sigoleng. Pada zaman kolonial British di Sarawak, nama kampung ini ditukar kepada nama Kampung Nombor dan juga disebut dengan nama Kampung Jalan Ajibah Abol bersempena dengan tokoh politik wanita Melayu yang pertama di Kuching. Di seberang kawasan Mungguk Sigoleng atau yang kini dikenali sebagai Kampung Nombor, terdapat sebuah kawasan yang bersejarah yang diberi nama Bukit Raja yang menempatkan Astana Negeri Sarawak. Astana merupakan kediaman rasmi khusus untuk Gubernur dan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak. Sanip meneruskan perjalanan menuju ke Astana Negeri untuk mendapatkan gambaran jelas tentang sejarah Astana Negeri serta meneliti tinggalan sejarah yang terdapat di kawasan tersebut. Ternyata memiliki sejarah silam yang telah dibina sejak abad ke-16 zaman Sultan Pertama dan akhir Sarawak Sultan Tengah, kemudian diteruskan zaman Gubernur Pertama Kuching pada abad ke-19. Daulatnya Tanah Astana telah menjadi petunjuk penting kepada James Brooke. James Brooke telah memilih kawasan Astana untuk menempatkan pusat pemerintahan rasmi yang dikenali dengan nama Rumah Kerajaan pada tahun 1870, dan beberapa tahun kemudian nama itu ditukar kepada Astana. Catatan sejarah dalam beberapa dokumen kerajaan Brooke, bangunan Astana telah dibina semula sebanyak 3 kali, iaitu pada 1842, 1857 dan di kawasan perkarangan Astana Negeri terdapat sebuah bukit yang dikenali sebagai Bukit Raja yang menempatkan makam lama. Makam lama ini merupakan makam kerabat penguasa Melayu Sarawak. Seperti yang dicatat di dalam buku sejarah Sarawak dan di dalam manuskrip Melayu, seperti silsilah Raja-Raja Brunei, Sultan Brunei telah melantik Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh sebagai Gubernur Sarawak pada kira-kira tahun 1820-an. Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh dipercayai telah menubuhkan pusat pentadbirannya di lembah Sungai Sarawak ini yang berdekatan dengan Sungai Kuching. Beliau telah membina sebuah astana atau balai untuk kediamannya di tapak ini, yang sekarang merupakan tapak Astana Negeri Sarawak. Di sini terdapat hampir 10 buah makam. Makam di sini adalah bukti-bukti nyata, dan berdasarkan tulisan Jawi pada makam ini,
Ini merupakan makam seorang pangeran Umar Ali yang mangkat pada tahun 1242 Hijrah. Batu nisan ini juga agak istimewa kerana masih menggunakan batu semula jadi tanpa ukiran. Ini juga membuktikan, menunjukkan bahawa di sini telah terdapat pertempatan para bangsawan Brunei pada ketika itu, jauh sebelum kedatangan Brooke yang kemudian membina astana di sini. Begitulah sejarah negeri Sentubung, negeri Melayu kedua tertua di dunia yang bermula pada tahun 300 sebelum Masehi atau era sebelum sekarang, yang pada masa itu hanya di sekitar lembah Sungai Sarawak, tetapi kemudian menjadi nama negeri Sarawak yang ada sekarang. Keturunan Datuk Marapati yang membawa gelaran perabangan, khususnya bagi mereka yang tinggal di Bandaraya Kuching atau pusat negeri Sarawak yang asal. Mereka ini merupakan golongan bangsawan masyarakat Melayu yang telah juga diiktiraf sebagai pemimpin dan pentadbir semasa zaman Kesultanan Brunei, zaman penjajahan Brooke, dan mereka telah terus menggunakan gelaran Datuk Petinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung, Datuk Imam, Datuk Hakim dan sebagainya. Begitulah pengembaraan saya mencari negeri Sentubung yang hilang, dan saya penuh yakin kita telah menemui jati diri sejarah negeri Sarawak yang lebih awal daripada yang kita sering percayai. Pengembaraan Sanip mencari negeri Sentubung yang telah hilang membawa kita meniti kronologi dan rentetan sejarah negeri Sarawak yang bermula dengan pembukaan negeri oleh Datuk Marapati di Kuala Sentubung sejak tahun 300 era sebelum sekarang atau sebelum Masihi. Kemudian ke zaman pemerintahan di Lidah Tanah sehingga ke zaman pemerintahan di Kuching semasa era penjajahan James Brooke. Fakta ini membolehkan kita mengenal asal-usul negeri dan ketamadunan awal masyarakat di negeri Sarawak, sekaligus mengimbangi sejarah yang dilakar oleh penjajah dan pengembara barat. Ikutilah pengembaraan Sanip untuk menjejaki sejarah sebuah lagi negeri yang telah hilang di Sarawak, iaitu negeri Saribas. Sebuah negeri yang sinonim dengan kisah legenda dan esah dalam episod seterusnya dalam
mencari negeri yang hilang di Sarawak.